Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita jumpa lagi dalam siri memberikan penjelasan dan respon terhadap apa yang berlaku dalam negara, khususnya isu berkaitan dengan hal ehwal politik. Beberapa hari ini kecoh sekali lagi apa yang disebutkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi bagi pasukan khas jihad melawan inflasi, berkaitan dengan penolakan beliau dan pertanyaan beliau secara sinis, adakah dengan pemotongan gaji menteri dan juga ahli-ahli kabinet itu akan mampu untuk menangani masalah inflasi dan harga barang. Baik, pertama, pasukan itu sendiri jadi bermasalah apabila digembar-gemburkan juga Malaysia mempunyai inflasi yang terendah yang tidak perlu menjadi masalah. Tapi kalau menjadi itu adalah faktanya yang ingin cuba digambarkan kepada rakyat, mengapa pasukan ini bersungguh-sungguh ingin ditubuhkan, sedangkan watak yang ada ataupun mereka yang ada, ahli-ahli yang ada dalam pasukan itu adalah mereka yang ada di dalam kabinet kerajaan Malaysia, keluarga Malaysia yang gagal ini. Maka seakan-akan awak menyatakan sesuatu dan akhirnya awak sendiri yang menolak dan juga menafikan apa yang anda cuba narratekan ataupun ceritakan kepada rakyat. Baik, apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah respon saya terhadap soalan dan juga sindiran daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia ini. Kata beliau, dengan pemotongan itu tidak menyelesaikan. Betul. Tidak ada ahli ekonomi pun yang menyatakan bahawa dengan memotong gaji dan elawan para menteri itu akan menyelesaikan masalah. Tetapi ini adalah satu lambang empati, lambang kesungguhan menteri-menteri kononnya itu yang berfikir terhadap rakyat untuk bersama dengan rakyat yang terlalu susah nak membeli barangan yang harganya mencanak naik. Peniaga juga tidak boleh disalahkan kerana mereka terpaksa menaikkan. Mereka adalah peniaga, mereka bukan badan kebajikan untuk menanggung kos tambahan, untuk menanggung kerugian. Maka anda sebagai kerajaan, anda dibayar. Anda dibayar dengan wang negara, dengan wang rakyat. Tiba-tiba disuruh untuk berjimat sedikit, memotong gaji mereka. Mereka kata, oh jangan. Bahkan dalam parlimen ada menteri yang menjawab bahawa tidak ada perancangan kerajaan untuk memotong apa-apa allowance ataupun gaji bagi menteri-menteri. Begitu, saya tak tahu bagaimana mereka ini belajar ataupun mendapat nasihat berkaitan dengan komunikasi. Kalaulah benar pun anda ni tak kisah dan tak mahu pun, buatlah berlapik. Tapi ini sebuah kerajaan yang betul-betul langsung tidak ada malu, langsung tidak ada empati. Maka apabila kita suruh untuk dipotong adalah kebersamaan empati kerajaan itu bersama dengan rakyat. Dan yang paling penting, apabila negara ini diperintah oleh sebuah kerajaan keluarga Malaysia, kerajaan ini dibina di atas satu tema. Tema dia apa? Iaitu tema Melayu Islam, kerajaan Melayu Islam. Maka saya suka untuk menarik kembali tema ini supaya mereka-mereka yang memerintah itu yang menggunakan sentimen ini untuk menjadi kerajaan dengan menjatuhkan kerajaan sebelum daripada ini iaitu Kerajaan Pakatan Harapan kerana ingin mempertahankan Melayu Islam. Saya ingin berikan anda semua pengetahuan dan tolong sampaikan kepada Tan Sri Anwar Musa ini. Apabila anda selalu lantang bercakap tentang Melayu Islam, saya ingin ajarkan anda, beritahu kepada anda Tan Sri bahawa Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala yang lahir pada 631 Hijrah dan meninggal pada 676 Hijrah, seorang imam besar, terkenal dan utama dalam mazhab kita semua iaitu mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Apa kata beliau? Apa tindakan beliau tatkala beliau diminta oleh seorang raja di zaman beliau iaitu Raja Malik Baibas yang memerintah di antara tahun 658 sehingga 678 Hijrah. Ketika itu negara sedang bersiap sedia untuk mempersiapkan ketumbukan kekuatan ketenteraan bagi menghadapi musuh. Maka Raja Malik ataupun Malik Zahir ini, Raja Zahir ini meminta kepada ulama, orang-orang agama menyokong keputusan dia untuk menaikkan cukai, mencukai rakyat lebih. Hal pada hari ini iaitu kalau kata masalah yang tidak jauh beza iaitu harga barang naik. Harga barang naik. Dan apa respon Imam Nawawi rahmatullahi alaih terhadap Raja Zahir ini? Apabila ramai yang kena tangkap, ramai yang diseksa, bahkan sebagai riwayat menyatakan sampai terbunuh kerana melawan keputusan politik raja ini.
Al-Imam Nawawi diminta untuk menandatangani sokongan dan beliau tidak mahu. Dan apabila raja bertanya kepada beliau, iaitu Al-Imam Nawawi, kenapa enggan menyokong, kenapa enggan menandatangani ataupun bersetuju dengan perancangan menaikkan cukai ini untuk kebaikan, untuk mempersiapkan negara bagi melawan musuh. Kalau negara diserang oleh musuh habis semua, nampak niatnya baik. Niatnya baik. Tapi Imam Nawawi memberikan jawapan kepada raja tersebut dengan menyatakan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Dakar dalam bukunya yang bertajuk Al-Imam Nawawi, cetakan Darul Qalam Damsyik, di antara muka surat 144 sehingga 145. Kata Imam Nawawi, dengar ini Tan Sri Anwar Musa, dengar betul-betul. Kalau anda menyatakan kerajaan ini Melayu Islam, kononnya, kata Imam Nawawi, setahu saya, setahu aku, engkau wahai raja, dahulunya seorang hamba kerana datang daripada Mamalik, tidak mempunyai harta. Kemudian Allah memberikan kurniaan kepadamu, lalu diangkat engkau menjadi seorang raja. Aku dengar engkau memiliki 1000 hamba lelaki yang setiap mereka memiliki tali pinggang daripada emas. Engkau juga ada memiliki 200 hamba perempuan dan setiap mereka memiliki seberkas perhiasan. Jika engkau belanjakan itu semua, iaitu perhiasan-perhiasan hamba, boleh bayangkan, hamba dia, laki dan perempuan itu mempunyai perhiasan dan juga tali pinggang emas. Bagaimana dengan raja? Takkan raja pakai yang sama? Pakai lebih mewah daripada itu. Kata Imam Nawawi, jika engkau belanjakan itu semua, sehingga hamba-hamba lelakimu hanya memakai tali pinggang kain, dan hamba-hamba perempuanmu hanya memakai baju tanpa perhiasan, juga Baitul Mal sudah tiada simpanan wang, harta dan tanah lagi, maka aku akan fatwakan untukmu ketika itu keharusan mengambil harta rakyat. Sesungguhnya yang menolong jihad dan selainnya ialah penyerahan diri kepada Allah, mengikut jalan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kalau nak kata itu, Al-Imam Nawawi, seorang imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, tokoh besar Islam, boleh sahaja menyatakan, oh, kalau begitu bukan boleh selesaikan masalah. Dah. Kerana menunjukkan keborosan anda. Kita boleh lihat bagaimana berboros. Kita ada 4 penasihat Perdana Menteri yang tak ada fungsi. Bahkan tokoh politik dan agama seperti Presiden PAS pun tidak ada fungsi. Dapat dibayar kepada beliau ahli parlimen, kemudian penasihat, dapat lagi dengan pencen menteri besar, pencen itu dan ini. Mewah. Tiba-tiba disuruh untuk potong. Oh, tak nak. Dahulu dahsyat. Dahulu hebat, suruh untuk zuhud dan juga beriktifak dengan apa yang ada. Tapi hari ini tiba-tiba rakyat sedang menderita. Betul-betul menderita, mencatu kerana harga barang semakin naik. Tiba-tiba ada menteri yang menyatakan, oh, tak selesaikan masalah. Ia bukan masalah selesai, tetapi kamu tidak mempunyai jiwa dan perasaan empati terhadap rakyat. Dan duit rakyat itu kamu belanjakan. Kerana apa? Kamu menyatakan, kami layak kerana kami menteri, kami boleh belanja seperti mana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Anda bermain dengan technicality, anda untung, rakyat menderita. Inilah waktunya untuk seluruh rakyat Malaysia ingat dan juga ambil iktibar watak-watak yang ada dalam kerajaan ini daripada UMNO, PAS dan juga Bersatu. Tidak boleh diberikan peluang sekali lagi untuk mereka memanipulasi keadaan dan menghina rasa kesedihan dan derita rakyat itu. Terima kasih. Semoga Allah lindungi Malaysia dan ganti menteri-menteri yang jahat dan tiada jiwa, hati dan perasaan itu dengan pemimpin-pemimpin yang benar-benar takutkan Allah dan berfikir tentang rakyat jelata. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.